Okay, nama dia beri adalah Asfar Hamdi, jawatan tertinggi di MTAS Production, di mana tiada yang lagi tinggi daripada saya lah. So saya adalah yang paling teratas dan paling kompleks di atas carta organisasi MTAS Production Sdn Bhd. Asfar Hamdi, save nama ni dah ingat. So production manager ni tugasnya adalah untuk manage the production. So tu namanya production manager. Maksudnya dia memastikan production tu tak berlaku haru biru, tak ada hiruk pikuk, semuanya berjalan lancar dengan baik di bawah pengawasan producer yang memegang duit. So, production manager menguruskan kewangan, kebajikan semua kru dan juga talent dekat set, dan dia memastikan facilities, contohnya macam tandas, tempat parking, semuanya disediakan dengan baik, dan dia juga menguruskan location ataupun permit sesuatu tempat. Dan dia berurusan dan dia banyak melakukan public relation punya urusan untuk berurusan dengan sesiapa sahaja yang luar daripada capaian production lah. Contohnya macam DBKL ke, tuan rumah ke, artis yang luar daripada production. So itu serba sedikit apa production manager lakukan. So harap Fatih take note. Kebolehan yang dia ada yang saya rasa mungkin patut berbangga kot, saya pun tak tahulah. Tuan decide sendiri aja, tuan lecturer lepas tengok video ni. So Fatih, dia ada satu kelebihan, dia boleh work under pressure lah. Tak tahulah, mungkin 6 bulan je boleh survive. Kalau saya extend lagi setahun dia dah piok, tak tahulah kan. Tapi means daripada pemantauan saya setakat 6 bulan ni, dia boleh work under pressure sebab kita orang memang banyak last minute punya project. So benda bagus pasal Fatih ni adalah dia boleh handle projek yang banyak, variety dalam satu masa. Sebab kadang dia tengah settle the accounts of previous project, tapi masa yang sama dia tengah handle untuk mencari location baru untuk next project, dah berurusan dengan talent, dan kadang talent sebelum ni pun tengah berurusan juga, berurusan dengan agensi talent untuk pembayaran dan juga buat invoice. So banyak documentation yang happen serentak dalam satu masa dalam projek yang berbeza-beza. So benda yang power adalah Fatih boleh handle benda tu seorang. Dalam keadaan our previous PM ada certain projek yang tergantung. So dia sambung dalam keadaan dia boleh memang saya nampak Fatih tendang je pintu macam tapi dia settle kerja dia. So good lah. Betul lah, kadang mental breakdown tu perlulah diluahkan sekejap untuk release stress, pergi minum semua everything. Tapi yang kita nak tu adalah hasil tangan last tu kau settle lah. Kau menjerit ke, kau maki-maki ke, tapi last tu kau siap tak? So yes, Fatih buktikan yang dia boleh siapkan dalam keadaan dia super stress. Itu benda yang saya puji gila about Fatih. So tapi mungkin sebab dia nak markah juga, so tak tahu lah kan. So manusia. Kenapa? So kebolehan lain yang saya nampak dekat Fatih adalah ini. Saya tak dibayar, tapi saya memang jujur. Sepanjang saya 7 tahun di MTAS Production, semua PM yang saya pernah ambil, daripada intern lah dengan industri standard level yang kita orang pernah outsource, Fatih adalah yang saya boleh katakan PM terbaik setakat ni. Sebab dia paling better lah setakat ni. So jangan sebarkan video ni kat PM lain. Tapi betul, jujurnya saya rasa Cik Anis dengan Cik Farah pun bersetuju untuk benda ni. Sebab kita orang pernah cakap belakang pasal Fatih. Dekat belakang, kat rumah, jumpa kakak saya kot, HR. So bila borak macam, okay, rasanya inilah yang paling teratur PM kita orang pernah handle. Dan kadang dia seorang. Sebelum ni ada tim MTAS yang PM ada assistant, tapi still tak dapat achieve macam mana Fatih boleh achieve sekarang. Itu benda yang saya bagus lah. Mungkin tak tahu kenapa dia hebat sangat. Mungkin dia ada pengalaman jual buah kat Kedah kot. So macam dia dah biasa handle duit, dia dah handle receipt. So dia quite teratur. Walaupun hakikatnya dia kata dia tak pernah pun buat kerja PM semasa di poli. So sekarang tiba-tiba dia macam bidang terjun. Dia tak sangka dia dapat project manager. Tapi Alhamdulillah dia boleh cope dan adapt dengan kerja-kerja yang baru untuk dia. Dan kadang sangat cemerlang lah. Untuk setakat level yang MTAS pernah ambil PM, dia yang paling cemerlang. Dan saya sangat berpuas hati kat situ lah. Dia yang bagus lah. Okay, yang satu lagi benda best pasal Fatih ni, dia boleh terima salah dia. Maksudnya kalau kita cakap ada benda yang dia buat tu salah dan dia kena improve, dia terima. Dan dia terbuka hati, walaupun dia down sekejap, dia drive tu tunduk bawah, semua everything masa dia dapat
feedback yang kadang bukan daripada kita orang je feedback tu, daripada SB dia, tapi daripada kadang daripada talent, daripada orang yang pernah berusaha dengan dia. Normal lah, manusia, apatah lagi Fatty kan, memang buat salah. Tapi yang bagusnya adalah dia macam mana dia menerima salah tu dan dia meminta maaf kepada orang yang terlibat dan dia improve dan dia cuba tak ulangi benda yang sama lah. Setakat ni saya tak nampak Fatty ulang salah yang sama. Kalau salah tu dia dah buat, next time dia buat salah yang baru. Tapi betul lah, kita akan keep buat salah yang baru. Tapi yang bagusnya lama tu kita tak ulang. Itu bagus pasal Fatty lah. Kalau contoh dia buat hal agak simple je. Kita orang punya code atau word code kita orang akan cakap macam ni. Fatty, tak pernah buat kerja PM ke? Macam tu. Saya kagum dengan dia daripada bulan pertama sampai bulan kelima. Masuk bulan 6 saya kecewa sikit. Rupanya bila dah awet kat set, dia problem. Tiba-tiba hari tu saya macam panggil dia, mana Fatty? Hilang. Tengok. Oh, tengah lepak dengan awet. Okay, tak apa, sabar. Mungkin puasa semua penat kan. So saya kecewa sikit kat situ je. Tapi disebabkan kecewa tu, saya dah tak pandang lah 5 bulan lepas yang dia buat power tu. Manusia. Betul, kita tengok benda tahi je. Kalau kita ada kertas putih, kita letak dot hitam kat tengah, kita tengok dot hitam tu, kita tengok putih yang besar tu. Macam itulah saya pandang Fatty lah. Tapi saya ceritalah balik, kita cerita buruk dia, kita cerita baik dia lah. 1 hingga bulan 5 tu. Bagusnya dekat set, kita rasa keberadaan dekat set. Sebab saya paling menyampah bila ada PM, tapi kita rasa dia tak ada pun kat set. Kita panggil dia tak ada. Dalam keadaan dia seorang dia seorang. Dialah yang runner, yang pergi drive kereta, pergi beli makanan, pergi beli selotip, pergi beli perkakas yang diperlukan oleh tim teknikal kadang daripada tim art. Tapi setiap kali kita perlukan dia macam ada walaupun dalam keadaan dia yang buat semua benda tu. Dulu okey logik lah kalau macam contoh aku panggil dia tak ada sebab dia pergi kedai runcit, pergi barang kan. Tapi bila dengan Fatty ni, kita rasa every time dia ada je kat set. Kita rasa lega tau sebab saya director ada problem untuk berurusan dengan manusia. So saya introvert, saya tak suka berurusan dengan manusia. So saya memang menggunakan Fatty ni sebagai saya punya orang tengah untuk berurusan dengan kru-kru, dengan clients, dengan producer kita orang, dengan talent. So bila saya perlukan dia memang ada. Dan plus dia suka buat benda yang kita tak perlu suruh pun. Itu yang saya puji lah. Maksudnya kalau talent tengah penat, dia bagi kerusi tanpa diminta. Kalau director tengah panas, dia letak payung. So saya nampak bagus kat situ, reflex dia laju. Itu yang saya suka pasal production. Kru yang ada reflex laju tanpa dia perlu diberi arahan macam budak, kau kena buat ni. Setiap masa kena swap, tak. Dia boleh analyse the situation and dia decide sendiri apa dia buat. Itulah patutnya seorang production manager boleh lakukan. Dia boleh make a decision. Leader, dia decide sendiri, bukannya dia tunggu arahan. Sebab production manager adalah HOD. Dia adalah head of department di bahagian production manager. Takkan dia tak boleh nak decide sendiri, takkan itu pun nak tanya director. Itu yang saya puji lah. Dan dia berani jumpa orang. Itu yang saya rasa saya tak ada kelebihan tu, tapi dia mampu jumpa orang dengan very kering lah. Pakcik nak rumah ni, pakcik nak kereta. Dia berani. Dan alhamdulillah dengan muka dia yang, sebab saya kalau production manager saya suka perempuan. Sebab bila perempuan ni nak berurusan dia lagi senang dan lagi senang nak close. Tapi muka Fatty ni, muka memang muka orang Kedah, muka bendang. So macam bila nak minta ni saya ada kurang keyakinan lah. Last time masa projek Kondisi Plus, Fatty, Shidi dengan Farid dengan saya, dengan semua pakai baju hitam, naik kereta, memang kereta budak-budak bujang yang isap dadah. Pergi kat rumah orang nak minta rumah nak shoot. Saya macam ada skeptik tau. Sebab saya ada memang overthinking. Ini makcik ni tengok kita ni nak bagi ke rumah dia. Tapi Fatty buat dapat. Dapat murah apa tu. Tu yang saya puji lah. Pasal orang harum manis ni. Okey, pendapat saya perlu pendapat sebab saya memang dah nampak Fatty dah tunjukkan dia punya versatility dia. Sebab dia sebenarnya jiwa dia bukan kat PM. PM ni adalah tempat paksaan dia. Tempat dia dinoda jiwa dia yang tak sepatutnya berada kat situ. Sebab dia suka buat kerja videographer. Dia suka gila buat lighting. So apa yang saya nampak bila dia dah settle kerja PM dia suka tolong menyibuk tolong budak-budak lighting buat. Dan kadang dia buat pun salah je. Tapi saya suka jiwa curiosity dia. Dia nak tahu. Dia nak belajar macam nak set up sistem, macam nak set up lighting, kenapa buat lighting macam ni, macam tu. Dia tahu macam pasal kamera. Dan plus dia ambil inisiatif sendiri, pegang kamera dia, cari tempat yang lawa dekat Kuala Selangor ni, dia shoot dan dia edit malam-malam. Esoknya mengelewat. Gitu lah. Tapi itu yang saya suka. Maknanya engkau tak termaktub
untuk dapatkan satu ilmu tu, tapi kau cuba juga try inisiatif kau sendiri untuk cari ilmu lain. Mana kau tak berharap pada SV kau je, orang keliling kau untuk sumbat ilmu yang kau nak tapi tak dapat. Ya sebab orang lain busy kadang. Tapi kalau projek yang kata betul-betul effect memori saya ataupun effect saya punya sentimental value, Leka kot. Saya tak tahu kenapa Leka Dua Rama-Rama adalah satu projek yang favourite. Bukan sebab Leka tu comel, tak juga. Sebab saya marah dia. Bukan marah dia, saya macam tak ada mood pun tak gambar dengan dia masa tu sebab tak dapat shot yang kita nak. So rupanya pelik banyak gila, tempat lawa-lawa gila yang cantik lah nature dia. Dan masa tu adalah first time saya bermusafir dengan tim-tim baru saya. Time tu dia orang baru, time tu Fatih baru. Semua orang baru. So bila musafir ni kita kenal perangai masing-masing. Fatih ni boleh drive lama tau. Dia bila malam, Perlis ke Kuala Selangor 7 jam. Tapi dia boleh drive seorang, relax dengan lagu Awi. Suasana kat sana best lah shoot. Walaupun panas, tapi seronok gila sebab aman. Lepas tu projek tu cantik, hasil dia cantik. Saya suka gila color dia, the production design, everything is good. And team kita orang pun semua baik komitmen yang bagus. Tapi tak ada, kita orang kena ni kacau dengan budak UiTM. Perlis, dia halau kita orang, dia report dengan bapak dia, cakap kita orang tengah shoot kat bukit air, tu kita orang kena halau. Tu kita orang bayar bapak dia tu, bapak dia diam, kita orang shoot balik. Settle. So Fatih yang settlekan benda tu. So PM, sebab dah nampak lah dia bawa bapak dia. So aku dah cakap dengan Fatih, tu ada problem tu. Fatih yang pergi settle. Fatih sembang-sembang baik dengan bapak dia, bagi duit, settle, shoot lagi. Budak tu dapat mandi, kita orang dapat footage. So benda tu best lah. Saya seronok gila projek Leka, bagi saya lah. Sebab projek tu memang dekat dengan hati. Satu memang buat as passion. Bajet tak ada pun, memang kita tolong lah projek tu. Memang kita ambil duit minyak and kita orang pergi sana have fun. Bukannya atas fatur kerja lah. Tapi Leka comel lah, tapi benda tu tak membantu tu, serius. Malaysia Madani ni yang baru ni, Rai Filter. Sebab berat bukan sebab projek tu berat, tapi last minute sangat-sangat. Kita orang bayangkan dah nak raya lagi 4 hari. Memang havoc gila, berat gila nak mati. So masa tu kita pecah 2 tim. Ada tim pergi shoot Optomobile dekat Wang Semaju, betul? Wang Semaju. And saya dan Fatih dan juga production design kita orang, Ilyas, kat sini office pecah kepala pre-pro untuk projek Malaysia Madani tu, untuk mencari rumah, mencari talent last minute. Dah talent ramai gila. Dan plus bajet kekangan dia sangat teruk. Sebab government dia orang bayar lambat. So cash flow problem masa tu. Tapi yang saya puji Fatih settle. Sampai dia call dengan Cik Anis, producer kita orang minta duit, sampai baring-baring kat sini. Macam tu lah, punya stress out je nak cerita pasal duit dan bajet tu. Tapi kita alhamdulillah, kita orang manage untuk settlekan benda tu dalam keadaan bulan puasa tau. Shoot tengah panas. So, puji lah. Okay, kepada Fatih, moga maju jaya dan jangan kembali ke sini. Sebab kat sini aku rasa akan macam mengekang kau punya potensi. Maksudnya kalau kat luar kau boleh lagi bebas. Sebab sini kau buat project manager kan, kau kan nak kata kau nak jadi cinematographer kan. So kejarlah apa yang kau nak tu. Dan jangan hangat ayam lah. Jangan tengah-tengah stop, kau give up, kau buat benda lain. Benda tu sangat waste journey career kau lah. Aku taklah kata benda tu akan waste teruk, tak pun. Sebab kadang benda tu kau dah kan, kau dah Allah tetapkan memang kau berhenti tengah jalan, adalah hikmah dia. Tapi kalau boleh, engkau set betul-betul kau nak jadi apa dan terus pursue kat niche tu je. Jangan nak kejap sini, kejap sini, kejap sini. Dia kau bazir banyak sangat masa. Sebab masa muda ni lah kau nak betul-betul strive sehabis baik. Sebab bila dah tua, dah penat, macam kita orang ni tak boleh buat apa lah. Boleh duduk sini, interview, review budak-budak je kat sini. So pastikan jangan macam mana istilah ayat dia. Okay, first jangan procrastinate lah. Maksudnya kalau kau nak buat benda tu, jangan keep bagi alasan diri kau kenapa tak boleh buat, orang lagi power lah. Tak, buat je. Sebab benda tu adalah proses. Sebab aku tengok proses dia laju lah. Kadang-kadang dia tak terlibat dengan cinematography punya purpose kat sini, tapi dia boleh pergi shoot sendiri, dah hasilkan color yang sangat cantik, footage yang composition dia cantik. So dia ada taste, dia dah ada starting point yang bagus, dia ada base yang bagus. So jangan wastekan benda tu lah. Dan belajar untuk setia lah. Masa aku setia dengan kamera, tu maksud aku. Belajar untuk setia dengan kamera. Apa yang ada tu guna je sehabis baik. Tak payah nak pursue teknologi baru. Teknologi takkan habis. Sekarang ni kau naikkan skill kau sampai kau. Sampailah teknologi tu jadi satu batas untuk skill kau, baru kau upgrade
teknologi tu, mengikut skill yang baru kau dapat tu. So semoga maju jaya. Dia kata nak intern kat sini. Tengok, mesti tak intern kat sini. Percaya jaga aku. Aku dah pernah dengan budak intern cakap macam tu kat aku. Harapan palsu.